Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again. Me, Ashraf Afar here. Previously I talking about cryptocurrency topic. So this time I want talking about trading. I want talking about cryptocurrency. Saya tak cakap pasal cryptocurrency atau apa-apa berkenaan trading. So saya bercakap lebih kepada isu semasa, iaitu kita dah hari ni hari pertama total lockdown, okay, starting today. So saya harap kita semua bersabar dengan ujian daripada Allah Ta'ala. Okay, so semua yang yang berlaku ni pastinya ada hikmah. Jadi kita sebagai hamba kena banyak bersabar. Okay, walaupun keputusan kerajaan kali ni memang ramai orang tak suka dan sebagainya. Bila siapa suka untuk lockdown, total lockdown, dia akan efek ramai orang, efek ramai pihak, efek banyak orang sekitar kita. So dalam Islam, kita sebagai seorang yang sebagai hamba Allah Ta'ala perlu saling ingat mengingat lah. Okay, bukannya kita nak cakap every Muslim itu adalah perfect, no. Okay, ada waktu sahabat saudara kita bila tengah down, kita bantu. Okay, ada waktu kita akan down juga, so kita harap saudara kita bantu kita, betul. So itulah erti saudara dalam Islam. Agama Islam ni agama yang sangat indah. Okay, so guys, asta'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sabar dan solat tu sebagai penolong kalian. Okay, Allah Subhanahu Taala menyebut sabar ni banyak tempat dalam Al-Quran. Okay, dan sabar ni sangat penting dalam kehidupan kita. Okay, ada banyak masalah yang boleh diselesaikan dengan bersabar. Dan sabar ni sangat susah untuk kita dapat, especially pada diri saya sendiri juga. Kadang-kadang saya sangat susah untuk sabar. Okay, as-sabru habsun nafsi ala ta'atillah wa habsuha an ma'siyatillah wa habsuha an tahsaqati min aqdarillah. Okay, apa maksud dia? Sabar tu adalah ada tiga perkara. Sabar tu ada tiga. Okay, pertama, sabar adalah menahan diri bersabar dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Contoh, kita bersabar berpuasa sebulan Ramadan. Kita bersabar dalam mengerjakan 5 solat waktu, 5 solat fardu. Kita bersabar dalam melaksanakan haji dan umrah walaupun kos dia sangat tinggi. Kita bersabar dalam melakukan ibadah Allah Ta'ala. Okay, setiap kali nak makan kena baca doa. Kita baca doa. Setiap kali nak bangun tidur kita baca doa. Setiap kali kita nak tidur kita baca doa. Setiap kali kita nak pergi ke kerja kita baca doa dan niat lillahi ta'ala. Pertama, buat perintah Allah Ta'ala. Ni sabar dalam mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan perbuatan yang Allah tak suka, termasuk maksiat dan juga perkara-perkara Allah Ta'ala. Kita manusia takkan terlepas dalam perkara maksiat, perkara kemukaran, sebab kita manusia biasa. Okay, ada kesilapan kita terdedah dengan banyak, okay, di sekeliling kita pada hari ini, especially hari ini, pada zaman ini, teknologi di at our fingertips. Okay, teknologi macam-macam, internet. Okay, ada grup sosial sekarang, grup macam grup kita panggil grup WhatsApp dan sebagainya. So yang kedua adalah sabar berusaha untuk meninggalkan perkara yang Allah larang. Yang ketiga, sabar terhadap menghadapi qada dan qada Allah Ta'ala, takdir dari Allah Ta'ala. Kena sabar. Okay, contoh baru ni saya, okay, yang ketiga ni susah juga. Contoh, okay, kita kerja and then
kita punya pekerjaan hari-hari tu, contoh kita berniaga katakan, jumpa dengan pelanggan yang bermasalah, yang selalu suka cakap kasar kan, kita sabar pada Allah Ta'ala. Ni termasuk dalam 3 perkara yang kita sabar. Banyak orang yang mampu sabar ketika diuji, dengan kesusahan. Dengan susah Allah uji dia boleh. Tapi bila Allah bagi dia ujian kesenangan, Allah bagi dia ujian kemudahan, dapat pekerjaan, ada wang, ada keluarga, ada kereta, ada rumah, apa semua, kesenangan. Ada golongan, ada manusia setengah kita tak dapat bersabar, tak dapat sabar, dan diuji, jatuh dan sebagainya. Ini adalah sifat manusia, sifat manusia yang dalam rangkuman yang saya cakap tadi lah, yang 3 perkara tadi. Banyak para ahli ulama bercakap berkenaan sabar, iaitu ketika diuji dengan kesempitan, kena bersabar. Diuji dengan kesenangan pun kena bersabar. So dalam 2 keadaan, dalam mana-mana keadaan ni, orang Islam, orang mukmin yang beriman, orang yang percaya pada satu Tuhan, Allah Ta'ala, dia banyak bersabar. Banyak bersabar. Contoh yang terbaru adalah Palestin. Kita tengok orang Palestin, bagaimana mereka bersabar menghadap penjajahan daripada rejim Zionis Israel. Macam mana mereka bersabar bertahun-tahun menghadap penghinaan terhadap bangsa mereka, menghadap genosid, pembunuhan beramai-ramai terhadap bangsa mereka, menghadap bagaimana rumah-rumah mereka diceroboh. Mereka sangat sabar, dan saya rasa mereka adalah ahsan nas dalam sabar. Mereka adalah ahsan nas, sebaik-baik manusia di atas muka bumi ni adalah orang Palestin, orang Syam, orang Iraq. Sebab mereka diuji dengan Allah Ta'ala, dengan apa yang kita tak diuji. Kita juga orang Malaysia, Indonesia, Brunei dan sebagainya, kita juga diuji dengan kesenangan, di mana kesenangan itu menguji kita bantu saudara kita, apa yang kita buat. Ketika seorang hamba tu mampu bersabar ketika mendapat nikmat, dan Allah cabut nikmat tu, maka Allah menggantikan dengan sesuatu nikmat yang lebih baik. Umar Abdul Aziz cakap apa? Ma an'amallahu ala 'abdi nikmatin, nikmatan fantaza'aha minhu fa'ada makanaha as-sabr illa kana ma'uduhu khairan mimman taza'ahu. Tidaklah, tak ada Allah menganugerahkan sesuatu nikmat kepada seorang hamba, pada seorang manusia ni, dicabut nikmat tu, dan hamba Allah ini, kita ni, manusia ni bersabar, orang tu bersabar, maka Allah Ta'ala janji akan menggantikan dengan yang lebih baik. Nikmat yang lebih baik. Sama ada nikmat yang kita perasan ataupun tak. Kadang-kadang Allah bagi nikmat dalam bentuk yang kita tak perasan pun. Tengok sekeliling kita, semua nikmat Allah Ta'ala, kadang-kadang kita tak perasan. So sifat sabar sangat memerlukan latihan, training. Memerlukan training, mujahadah. Seperti mana Nabi SAW bersabda, waman yatasabbaru yusabbiruhullah wa ma u'ti ahadun ata'an khairan wa awsa'a min sabr. Barang siapa manusia daripada kalian yang melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah akan menjadikan dia seorang yang sabar. Kita latih diri, Allah akan bagi. Dan tidaklah kadang orang yang sabar ni, Allah bagi dia kurnia yang lebih baik dan lebih luas, berkat kesabaran. Jadi kadang-kadang contoh, banyak harian kita punya aktiviti banyak menyakitkan hati kita. Contoh
kita naik kereta, and then ada orang kurang ajar lalu, okay, kita boleh je nak buat kurang ajar ke, nak horn ke, nak bertindak dengan sangat irrational, erratic punya tindakan. Tapi jika kita memilih sabar, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kurnia yang lebih baik, ganjaran yang lebih baik untuk atas kesabaran kita itu. Okay. So nak cakap sabar adalah sebaik-baik pemberian anugerah daripada Allah. Yang mana nak dapatkan sabar ni kena usaha juga, tuan-tuan. Okay, kita kena usaha juga nak dapat sabar. Okay, sabar. Saya pun baru saja arwah bonda pergi selama-lamanya kan. Dia mengejut. Okay, 1 bulan Allah tapi alhamdulillah Allah memberitahu okay, apa masalah kesihatan ibu saya, bonda saya, so that at least I can do something lah. Okay, I try to bantu sebagai seorang doktor. Saya cuba bantu ibu saya. Yalah, saya doktor, takkan saya tak dapat nak bantu mak saya. Saya cuba buat yang terbaik. Dan alhamdulillah, walaupun kesembuhan tu tak dapat lah, tapi dah dia pergi, tapi paling kurang sabar. Okay, sabar dalam menghadapinya lah. Saya tengok ibu saya, bonda saya sangat seorang yang penyabar. Okay, penyabar, sabar dengan ujiannya dia. Dan saya pun waktu tu tugas saya adalah ingatkan dia. Bila orang sakit ni, kadang-kadang dia akan depress. Okay, depress. Jadi tugas kita anak ataupun relatif yang terdekat, saudara yang terdekat adalah sebenarnya bukan memprovok ataupun memberi nasihat yang menyindir, yang negatif. No, we approach dengan cara yang positif. Kita pergi dekat dia, pegang tangan, urut kaki, cakap, Ma kena sabar atas ujian Allah Ta'ala. Allah uji, Allah pilih, Allah sayang. Cakap tu, sebab itulah hakikat. Okay. Dan dan sabar ni pada hakikatnya sangat pahit. Okay. As-sabru mislus mihi murrun, pahit, murrun. Mazaqatuhu lakin kibuhu ahla min asli manis, iaitu madu kan. So sabar ni adalah sangat pahit. Proses nak sabar, kita nak sabar dengan banyak perkara ni sangat pahit. Tetapi akibat dia, hasil dia tu sangat manis, lebih daripada madu. Okay, ini Allah Ta'ala cakap. Okay. So ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama. Dan orang yang sabar ni, mereka adalah orang yang diberikan balasan yang tinggi, darjat yang tinggi di syurga Allah Ta'ala. Dan kesabaran mereka di dunia ni, mereka diberi dengan tahiyatan wa salama, maksudnya dengan penghormatan dan ucapan yang selamat, okay, yang dalamnya. Okay, maksudnya darjat yang tinggi pada akhirnya lah. Maksudnya Allah bagi ganjaran yang hebat. Okay, so ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, mukmin, sabarlah, kuatkan sabaran, tetap sabar, dan tetaplah bersedia usaha dan bertakwalah agar kita menang, tuflihun. Okay, ada ayat ni macam nak suruh kita bersedia kan. Dan jadikanlah solat itu penolong. Okay, solat adalah satu penolong. Okay, sebab dalam solat tu directly we talk to our creator. Okay, dalam Islam
tak seperti agama lain. Okay, maafkan saya, bukan saya nak rendah-rendahkan agama lain, tapi kita nak beritahu perbezaan. Okay, dalam Islam bagaimana, iaitu seorang Islam tu sifat dia adalah sentiasa directly communicate. Okay, communicate dengan Allah Ta'ala dalam solat dia, dalam perbuatan dia, dalam pekerjaan dia, bila dia travel, bila dia diuji, bila dia makan apa semua, everything that a Muslim do, he always in communication with Allah Ta'ala. Okay, so solat ni, hebat solat ni, dia akan ada cahaya, dia akan bantu kita untuk atasi kesusahan. Okay, kesusahan. Memang benda ni susah. Okay, saya yang cakap pun saya tak dapat lagi benda yang saya cakap, tapi this is a share, perkongsian. Okay? Bukan bermakna I don't want that I told lah. Okay, jadi macam mana nak dapat sabar dan solat ni, macam kita kena jaga kita training. Dan bila solat ni, kita jaga solat lah, paling kurang kita jaga solat kita. Okay, nak komen sikit pasal yang video terbaru kan, video pasal ahli perniagaan, ahli bisnes yang tiba-tiba cakap buat apa zaman sekarang, waktu sekarang nak solat. Okay, orang dah tak buat solat dah sekarang, dia cakap. Okay, dan dia cakap apa lagi, orang sekarang dah tak solat, benda tu macam kolot, benda tu macam benda yang kuno. Tak, it's wrong thing. Solat is relevant nanti at the end of time. Okay, solat ni adalah future, adalah masa depan. Okay, solat ni adalah bantuan. Okay, kita jangan cakap besar, kerana jika Allah nak tarik apa yang dia bagi, dia tarik balik, tu hak dia. Apa yang kita ada hari ni bukanlah milik kita sepenuhnya, adalah milik Allah Ta'ala. Okay, milik Allah Ta'ala sepenuhnya. Jadi kita janganlah sombong bila bercakap. Okay, so bila buat video public macam tu, it's not correct lah. Awak orang berniaga, tutup aurat baik-baik, cakap baik-baik, InsyaAllah Allah bagi rezeki tu lebih lagi, malah hebat lagi. Okay, saya faham bila berniaga ni hati tu jadi keras kan, hati jadi sangat strong will, sebab dah banyak ujian perniagaan. Tapi kita kena ingat, yang bagi kita jatuh bangun naik siapa? Allah. Allah Ta'ala. So itu saja yang saya nak cakap kan. Benda ni benda ni adalah benda yang kita dah tahu sebenarnya. Okay, semua orang kita dah tahu, cuma kita share balik, ingat balik kan, yang kita lupa. Satu lagi, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah tu bersama orang sabar kan. Jadi waktu pandemik sekarang, jika saudara ataupun ada orang terdekat kita dilanda kesusahan, dilanda susah yang apa ni, kita cuba bantu lah, dan saya harap semua orang bersabar. Okay, ramai orang memilih jalan mudah, iaitu bila ada masalah dia orang mengambil alih dia orang mengambil tindakan yang tak sepatutnya lah. Tapi kita sebagai orang Islam, kita ingat Allah bagi ujian untuk kebaikan kita, to make us better version of us. Okay, untuk kita jadi lebih baik. Alright, macam mana kita nak yakin? Kita yakin lah. Okay, yakin wallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy. Okay,
Dia yang menciptakan langit, bumi, okay, dalam masa 6 hari. Dan dia yang bersemayam di atas arash. Allah dah beritahu. Okay, Allah dah beritahu. Dialah Allah. Dialah Allah Ta'ala. Dialah yang selayaknya disembah. Dialah yang selayaknya kita harapkan. Dia selayaknya kita hadap. Bukan dunia. Dunia ni it's never end, guys. Okay, never ends. Kau tanya apa, Jeff Bezos, Elon Musk, okay, Jack Ma, semua ni, adakah they satisfied what they have now? Are they satisfied with billion of dollars, trillion of dollars? They never satisfied. They want more and more. And it never ends. It never ends. Okay, it never ends. Okay guys, so saya minta maaf jika mengambil masa yang banyak, 20 minutes. But kadang-kadang benda yang simple ni sangat penting. Benda yang simple ni kalau kita ucap selalu, ia akan melekat. Okay, melekat. Orang yang selalu ucap ni, telinga dia paling dekat. Dia akan mendengar, dia cuba ubah. At least what I talking now is for me. But if you listen to this, I hope it's beneficial, membantu, menyembuhkan, membantu, melegakan keresahan dan meningkatkan kesabaran, khususnya keimanan pada Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana mendengar. Stay tuned.